صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم والسلام عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يا غزة ومنى وهلزة من جميع الدنيا قبل الآخرة عظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا نافعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم وفقنا في الدين وعلمنا بتعبير. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjalan tersalik menuju kepada ilmu, pada menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. So, mudah-mudahan kita dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahawa syurga itu adalah benar dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk jalan ke syurga. Dan mudah-mudahan yang berada dalam majlis ilmu ini, termasuk yang bercakap ini adalah ahli syurga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara ikhtiar kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkati Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kefaqihan kepada agama, memahami agama yang sebenar, bukan kita menurut ikut-ikutan ataupun menjadi taklid sentiasa, dan mudah-mudahan kita faham apa yang kita sandarkan agama yang kita ambil daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan peluang lagi menyambung kembali kitab ini, kitab Pelita Penuntut ataupun dalam kalimah Arab yang ta'alim muta'alim, ilmu untuk orang yang menuntut ilmu, atas ilmu dan atas ilmu ataupun ilmu atas ilmu. Dan mudah-mudahan kita dirahmati Allah Ta'ala membuka jalan bagaimana untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, kerana ilmu inilah yang akan kita bawa sampai masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur. Nak sebut alam kubur kadang takut. Ada lain sikit bunyi dia kan, orang rasa halus sikit bunyi dia. Tapi kalau sebut alam kubur akan kita sampai pastinya kullu nafsin dha'iqah. Nikmat dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah, insya-Allah. Dan segala-galanya kita jalankan dengan apa? Dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah kita sampai
kitab kita pada surat 98 pada kitab dan pada 28. Saya dah terlajak atau muka pula. Pada kitab kitab Jawi. Pada kitab Jawi yang membicarakan yang sebelum ini kita dah bicarakan bab apa? Bab muzakarah, munadarah dan juga mutarahah. Kemudian ada satu lagi yang dibicarakan juga dalam tu adalah mutala'ah. Dan bab kita seterusnya adalah bab menggali ilmu. Ini dalam pergi lagi ni. Dalam pergi sebab apa? Menggali ni lebih dalam lagi. Macam umpama kita cari air lah. Kita cari air di perigi kan. Siapa pernah jumpa perigi ataupun ada yang tak pernah jumpa perigi? Ataupun tak kenal perigi, mungkin kenal sumur. Kan ada orang tak panggil perigi, ada orang panggil telaga, ada orang panggil sumur. Sama je lah, maknanya tempat punca air. Orang hari ni tak susah kan. Tak susah. Dia nak cari air, dia buka paip je, air melimpah keluar. Dia tak tahu betapa sukarnya untuk mencari air. Kalau orang dulu dia cari air, dia kena gali perigi kan. Kadang-kadang lebih tinggi kan, perigi tu lebih dalam ataupun lebih tinggi daripada kita. Gali kubur tak sampai pun kan, tak lebih daripada kita kan. Kubur berapa meter masuk ke dalam kubur? 3 meter dia. Tak sampai. Kan tak lepas pun manusia kan. Tak lepas kita ni, maknanya kita mudah nak naik lagi. Kan tu kubur ni perigi lebih dalam lagi. Kalau kubur macam dalam perigi penuh air pula. Jadi nak dapatkan perigi tu, hari ni mungkin orang tak ada yang tak jumpa kan, tapi masih ada tempat-tempat yang memerlukan perigi. Jadi itulah tugasnya untuk dapatkan air tu, kena menggali. Begitu juga dengan ilmu. Bila nak mengkaji ilmu, nak dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ilmu yang banyak, kita kena menggali. Tak boleh cukup dengan saja duduk. Dapat ilmu mengaji dah. Tak boleh. Nak kena ada mutala'ah, muzakarah, munadarah dan juga mutarahah. Itu untuk mendapatkan ilmu. Kita kena berbincang-bincang, bercakap-cakap dan sebagainya. Dan sagianya kata musannif Rasulullah sirrah. Dan sagianya bagi penuntut-penuntut ilmu itu bahawa adalah ia amat-amati dan perhati, makna telitilah dalam pada ilmu. Pada sekalian waktu-waktu, pada yang halus-halus daripada ilmu-ilmu, dan beradat ia akan demikian itu. Ini saya semakin nak habis ni semakin tinggi bahasa dia. Saya rendah. Bahasa tinggi. Bahasa klasik kan. Tapi kita tengok dulu. Kita tengok daripada terjemah dan sebagainya. Sebab asal kitabnya adalah kitab Arab, ta'lim. Jadi kata dan segini sepatutnya lah bagi penuntut ilmu itu, bagi orang yang mengaji ni, yang kita ni lah semua ni, cuma nak jadi orang alim kan. Tadi kata Ustaz Atik redha Allah juga. Tapi kalau tak tak dapat kalau menuntut ilmu tidak ada matlamat kan. Asal dulu kita dah belajar peringkat-peringkat awal ni kan. Ada matlamat. Matlamat dia apa? Matlamat dia memang cari redha Allah, tapi dengan apa? Dengan alim menguasai ilmu. Jadi kita tahu apa yang kita belajar ni adalah apa yang diredha oleh Allah ataupun tidak. Yang kadang ada yang belajar je, tapi belajar lepas tu dapat, orang Melayu kata apa? Belajar bulu kasap lah. Dapat unjuk orang lesap. Itu tak nak. Kita nak ilmu tu, al-ilmu imamu amal. Ilmu tu ikutan kepada amal. Dia tu yang terbaik. Jadi ni kaedah dia di antara menggali ilmu sagi penuntut ini, penuntut ilmu itu bahawa adalah ia mati, mana teliti pada ilmu. Harus dia amati, maknanya teliti. Tengok pada satu-satu kaedah ilmu itu. Dia tak boleh kata dah dapat belajar dekat kelas betul dia diam. Tak. Dia kena untuk mengembangkan. Sebab tu kita tengok kadang-kadang pelajar-pelajar kita belajar mengaji satu tempat yang sama. Tapi apabila dia keluar mengajar, kaedah dia lain. Contoh, kaedah dekat sini, berapa guru yang ada mengajar? Ada 3-4 guru yang mengajar. Kaedah pengajaran lah lain, tak sama. Pendekatan tak sama. Ada guru yang mengajar serius je, senyum pun tak nak. Kan? Sebab dia, kaedah dia lah, cara dia sendiri. Sebab dia masa tu dia kena teliti dalam menyampaikan ilmu. Ada guru, dia tak nak murid bosan. Kan? Untuk tarik perhatian audiens semua, pelajar-pelajar semua, dia kena buat satu mungkin joke ataupun apa, ataupun suruh berfikir, ataupun two way communication. Bahasa Jawa pula keluar.
Dua rak kita berbicara supaya ada apa? Ada perhatian. Dan bukan nak tarik perhatian, maksudnya tak perhatian semana guru, tak, maksudnya bersama-sama berfikir. Itu di antara sumber ilmu. Betul lah, ilmu ni kena amati, tengok ilmu tu satu perkara tu adakah benar perkara tersebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ajaran Islam. Kita kena tengok, teliti. Itu cara maksudnya begitu. Macam tadilah, contohlah kita bagi contoh apa? Bab solat. Tak solat. Panggilan daripada syurga. Kan bila bab solat. Bila bab solat, kita nak katakan kita ambil daripada Rasulullah contoh. Kan hadisnya Rasulullah kata apa? Salli kama ra'aitumuni usalli. Semua tahu hadis tu masyhur. Bagi hadis pendek-pendek apalah, yang banyak tak apa pun. Kan? Jadi bila kita kata begitu, hadis begitu datang daripada mana? Sekarang kita tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak ikut bagaimana yang kita lihat Rasulullah solat? Maka kita tengok pada hadis yang lain, kaedah bagaimana hadis-hadis mengatakan Rasulullah qiyam, berdiri itu bagaimana, keadaan Rasulullah berdiri bagaimana, keadaan Rasulullah mengangkat takbir bagaimana, semua kita lihat daripada hadis. Tapi kita membicarakan sebab hadis ni begitu juga hadis mengikut pada kata perawih dia. Ada yang kata perawih dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat qiyam sampai daripada sini, kawasan sini. Contohnya daripada telinga. Kan? Kawasan telinga. Ada yang mengatakan paras bahu je. Kan? Ada yang mengatakan mana-mana pun boleh. Ataupun maknanya pertengahan. Boleh. Kemudian begitu juga dengan kita berapa panggil ni? Berpeluk lah senang gitu kan. Kan? Kaedah macam mana? Dalam kitab Sirah Salikin ada mengatakan 2 jari di atas. Pada hadis juga. Kan ada yang mengatakan 3. Ada yang mengatakan pegang terus begini. Ada yang mengatakan duduknya kat dada. Ada yang mengatakan duduknya di pertengahan antara pusat dengan dada. Ada yang mengatakan untuk pusat. Yang mana yang betul? Itu sebab kena ada ilmu. Jadi ada perbahasan. Bila kita amati ilmu, kita tak boleh dapat cukup dengan satu perkara. Dan kita kena yakin semua perkara tersebut datang daripada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Namun pendekatan dia datang daripada mana? Maksudnya hadis daripada mana? Macam tadi jugalah, hadis tu daripada Rasulullah SAW, kan? Daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hurairah radhiyallahu an, tetapi hadis tu untuk siapa? Hadis tu untuk siapa? Untuk siapa? Itu masalah perbahasan. Mana kita amati begitu. Hadis tu kalau orang kata perempuan, takkan pakai hadis tu. Kan? Perempuan akan pakai hadis tu. Dia kata kama ra'aitum usalli kama ra'aitum usalli. Sembahyanglah sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Perempuan? Kaedah sembahyang perempuan sama tak dengan Rasulullah? Tak kan? Saya bukan perempuan, saya tak tahu. Kan? Tak sama kan? Perempuan kaki dia lebih rapat sedikit kan. Masa dia qiyam tu tangan dia lebih rapat. Waktu dia rokok dan sujud begitu keadaannya. Sama. Laki tak, laki ganas sikit. Dia kat keterbukaan ketika dia rokok dan juga sujud. Berbeza. Ada sebab-sebab tertentu dan ada bukan sebab-sebab tu pun bukan menjadi asbab, tapi mengikut juga pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ni ramai orang tengkar pasal hadis ni. Kan? Pasal hadis, pasal mazhab. Kita nak urai jugalah pasal hadis dan pasal mazhab. Kan? Dia kata kita bukan tak payah ikut mazhab. Kita kena faham dalam kita bermazhab, kita tidak terikat dengan mazhab. Faham Kita bermazhab sebab kita ikut satu panduan. Kan? Biar kita mahir satu panduan. Tapi dalam masa yang sama kita tidak terikat dengan mazhab. Itu maksud dia. Saya tak nak kita bergaduh lah dengan siapa pun. Maksud dia tak terikat, maksudnya kita boleh ikut mana-mana pun. Namun dalam satu situasi, contoh kita kat Malaysia, kita ikut siapa? Syafi'i lah. Awalan kita ikut Syafi'i. Tapi dalam kadang-kadang tertentu, kadang-kadang kita keterbukaan dalam mengikut hukum. Tapi kita ikut jumhur lah, ikut keseluruhan orang banyak. Bukan orang, maksudnya daripada ulama yang banyak pada memfahamkan keadaan fiqh dan sebagainya. Biasanya yang berlaku ni masalah-masalah fiqh yang masalah furu' masail ataupun masalah-masalah cabang, masalah yang berbilang keadaan. Tidak apa. Jadi itulah tujuannya, diamati dan perhatikan sekalian ilmu, sekalian pada waktu-waktu, pada yang halus-halus. Tengok pada waktu, masa tertentu juga. Dan pada halus-halus daripada ilmu dan beradat ia akan demikian itu. Beradat maksudnya apa? Lazimkan. Sentiasa. Jadikan dia kebiasaan.
Jadikan dia kebiasaan. Adat ni kan kita kata adat kebiasanya. Biasanya adat dekat sini macam ni. Makna jadikanlah perhatikan amati ilmu itu sebagai satu kebiasaan kita. Maknanya kita dapat ilmu satu, kemudian kita tahu ada perbahasan dari segi ilmu tersebut, maka kita amati lagi. Kerana sesungguhnya didapatkan yang halus-halus daripada ilmu-ilmu itu dengan amat-amati dan perhati. Kerana inilah dikatakan, maknanya dapat ilmu itu dengan apa? Dengan memperhatikan ilmu, dengan menghalusi ilmu, maka dapat mendalami ilmu lagi. Itu yang dikata menggali ilmu itu tajuk dia tadi kan. Ta'amnun tudrik, dikatakan mana perhati olehmu nescaya akan dapat kamu. Macam baca kitab ni lah. Kalau tak faham sekali baca, memang tak kerti. Kan? Ini baru kita jari. Belum masuk kita Arab ni. Kita Arab dia punya kita baca terjemah lain. Tak payah bacalah kitab tafsir. Tafsir apa ni pengertian apa namanya? Arab bahasa Quran, buka Quran tafsir atau Quran yang ada erti dia. Lain. Tak bila dia buat pengertian secara prakata lain. Bila dia buat pengertian secara keseluruhan lain. Kenapa lain? Kena faham. Sebab bila prakata dia terjemahkan daripada makna daripada perkataan tersebut. Tapi bila dia terjemahkan keseluruhan, dia memberikan perbahasan pada ayat tersebut terus. Sebab tu kadang-kadang makna dia tak sama. Sebab memahamkan dia. Macam kita ni lah. Ini dia terjemah daripada Arab. Kemudian yang terjemah pula orang Qatani. Orang apa? Orang Siam. Orang Siam, orang Thailand. Bahasa Melayu Thailand dengan bahasa Melayu kita sama. Bahasa Melayu Kelantan pun dah tak sama dah. Kan? Orang Melaka dengan orang Johor pun tak sama dah. Orang Terengganu pun tak sama. Pergi kat Perak lain lagi. Pergi kat utara Kedah, Penang lain lagi. Jadi itulah maknanya kita kena faham betul-betul apakah yang kesimpulan ataupun yang dikehendaki oleh pada syarah daripada kitab Ta'lim ni. Kan? Jadi kata perhati olehmu, bukan berhati saja. Kalau ikut bahasa kita perhati. Maknanya mengamat-amati. Perhati dalam keadaan mencari ilmu itu, perhati betul-betul. Sungguh supaya dia lebih halus pendekatan kita pada ilmu. Dan tidak dapat tidak mesti. Dan tak dapat tidak tu mesti daripada perhati itu, daripada mengamati ilmu itu dahulu daripada mengeluarkan cakap-cakapan supaya ia adalah betul. Supaya apa? Supaya bila yang kita cakap tu adalah betul. Sebelum kita berhujah, sebelum kita menerangkan, sebelum kita memberitahu, sebelum kita mengeluarkan hukum, maknanya kita perhatikan dulu betul-betul. Adakah betul sandaran kita, daripada mana hadis yang kita ambil, daripada kitab mana, kan? Yang kita cakapkan, kalau kita taklid kepada ustaz-ustaz mana yang beritahu dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita dapat nampak membetulkan apa yang salah dan dapat menguatkan hujah-hujah kita. Sebab tu hujah ni penting. Sekarang hari ni orang kata kena cakap dengan nas. Kan? Ada perkara yang boleh dijadikan nas, ada perkara yang tak boleh dijadikan nas. Kan? Contoh dalam apa? Dalam sesuatu hujah. Diambil daripada Quran hadis. Quran hadis juga ada penerangan yang tersendiri. Macam tadilah kita ada perakata tu maksud dia lain. Kalau kita tak faham. Tapi kalau kita pergi pada terjemah, dia akan terjemahkan dengan syarah hadis sekali. Kemudian ayat juga tersebut perlu adakan perbahasan daripada kitab tafsir baru kita faham. Dan kita kena faham asbabun nuzul. Tak semua ayat tu kena pada kita. Kan apa ayatnya ada asbabun nuzul dia, ada sebab-sebab turun ayat tersebut. Jadi kita kena faham kaedah. Begitu juga kemudian tengok juga pada hadis, sabit tak dengan ayat yang tersebut. Itu yang penting. Sebab tu kadang-kadang orang kena baca tafsir. Bila dia tadabbur lain. Bila baca tafsir lah lain. Tadabbur prakata dia lain. Kena faham. Tapi bukan makna dia lain. Poin dia sama. Cuma pencerahan perbahasan dia agak berbeza. Dari segi lughah lain, dari segi dia punya maksud dia lah lain. Penyampaian tu kena betul lah. Sebab tu orang nak nyampai benda-benda yang macam tafsir, hadis dan sebagainya, orang yang betul-betul faham tentang ilmu tersebut. Kita ni apa? Kita ni pandai baca tuan-tuan. bukan nak cakap benda yang tinggi-tinggi. Jadi mengeluarkan percakapan tadi maknanya berbicara tentang ilmu tadi, biarlah betul daripada kita mengamati dan perhatikan dengan betul-betul sumber ilmu tersebut. Kerana apa? Bahawasanya cakapan itu seperti anak panah.
anak panah yang kita lastik itu kan, maka tak dapat tidak daripada membetulkan dia. Kena tengok usul tu betul-betul, kena tengok telik betul-betul dia kan, dengan perhati-perhati dahulu daripada bercakap sebelum dia lepaskan anak panah tersebut, lagi supaya adalah ia kena dengan betul, baru tepat sasaran kita kan. Umpama yang kita nak keluarkan. Sebab tu kadang-kadang orang alim ni dia lebih banyak diam, lebih banyak diam daripada berkata-kata. Kerana apa? Kerana nak mengeluarkan pendapat tu bukan mudah. Kalau kita mudah je. Kita tempat negeri kita ada apa? Ada mufti. Satu hukum yang tak jelas rujuk kepada mufti. Kan? Satu jangan kita keluarkan hukum. Pandangan lain ni. Kita punya pandangan. Okey, macam kita contohlah. Kan? Orang kata kalau sembahyang malam hari dia ada hadis. Hadis kata apa? Salatul lail masna. Kan? Salat malam dua-dua. Jadi kalau kita buat solat witir malam kan, witir dia boleh buat siang. Maknanya kita ambil solat dua rakaat dulu. Dua, kemudian satu, tiga. Boleh tak buat terus? Boleh. Tapi berdasarkan pada hadis, mana kita pergi. Begitu juga solat tahajud. Orang kata Rasulullah buatlah 8. Masa kita buat apa? Kan 8 terus. Mana kita buat? Dua. Begitu juga dengan apa? Solat hajat. Orang kata buat 4 kan. Ataupun orang kata solat apa? Solat tasbih. Buat 4 rakaat. Kalau malam kita buat dua-dua. Siang boleh tak kita buat dua-dua? Boleh juga dua-dua, ataupun boleh terus dengan 4. Kan? Bila siang, sebab tu kadang-kadang bila kita tengok orang solat sunat zuhur, qabliyah dan ba'diyah, dia buat 4 terus. Boleh tak? Boleh. Ustaz macam tu tak adalah apa sunat apa yang mana dituntut, yang mana yang tidak, maksudnya kelebihan dia. Tak apa, dia masuk 4 sekali, tak ada masalah pun. Kan? Sebab ada orang buat 4 sekali. Jangan kata, ya apa kau buat ni, benda tak pernah orang buat. Jangan. Dia ada nas dia dan sebagainya. Kalau Syafi'i dia ikut begitu. Kalau solat malam, dua-dua. Kalau siang, kalau solat tu boleh buat 4 rakaat, ataupun qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur tu 4 rakaat, boleh buat secara terus 4. Kan? Itu lagi segi Syafi'i. Tapi dia buat dua-dua pun boleh. Itu dia cerah. Tapi kalau Hanafi dia buat 4 terus. Dia bahas kat situ terus. Dia terus pergi pada 4. Dia tak pernah buat dua-dua. Banyakkan orang Hanafi. Itu pegangan dia lah. Tapi Syafi'i dia boleh buat dua-dua, dia boleh buat 4 terus. Tak ada masalah. Maknanya keterbukaan. Nanti yang anda. Dia cuma beza dia 4 dia tidak ada tahiyat awal. Dia tak pula tahiyat awal. Maknanya dia buat 4 sekali. Ustaz pening, ustaz kadang-kadang terbuat 3. Buatlah surah tu yang nampak membezakan kan. Jangan surah yang panjang. Pertama Allah, kedua Qur'an bi falaq, ketiga pertama kuliah, kedua rakaat kedua Allah, ketiga Qur'an bi falaq, keempat Qur'an bin nas. Baru bezakan. Tadi baru rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat. Kalau kita takut keliru lah. Kalau dah biasa tak ada benda pun, surah apa pun boleh. Itu kaedah lah. Ada pernah buat solat tasbih siang hari? Kan tasbih boleh buat siang hari. Kan buatlah 4 rakaat tu tengok. Celaru tasbih pun nak kira. Contohlah kan. Mana boleh kita ceritakan benda tu boleh. Takut tak terkira tasbih lagi nak kira, rakaat lagi nak kira. Pening ni. Maknanya ilmu lah. Kita tahu benda tu boleh kan. Habis. Dan berkata ia pada usul al-fiqh. Usul fiqh ni apa? Usul fiqh. Senang tak tafsir. Asal hukum-hukum fiqh. Bi hukum yang qat'i dah habis dah. Dah ada hadis yang jelaskan, mana dah habis lah. Bagaimana Nabi dah buat contohnya solat 5 waktu. Subuh 2 rakaat. Kan? Zuhur 4 rakaat. Itu yang dah qat'i dah. Asar 4 rakaat. Dan maghrib 3 rakaat. Kemudian apa? Isyak 4 rakaat. Itu jangan tambah-tambah, dia jangan kurang. Yang rajin sangat subuh, Ustaz subuh sekarang ni awal Ustaz banyak masa kita buat 4 rakaat. Buat pahala lebih. Yang pandai-pandai. Itu maksudnya benda yang dah qat'i. Tak payah bahas lagi dah benda itu, tak payah bahas. Cuma yang kita bahas apa di antara yang kita bahas sekarang tentang kunut.
yang ada perbahasan. Bukan kita bahas, dah lama dah bahas ni. Tak fiqh dah lama dah bahas. Jadi nak buat kalau kita ikut Syafi'i memang sunat dia buat. Sunat apa? Sunat Mu'ad, sunat yang dituntut. Buatlah. Sebab kita apa? Kita bila ada kita ikut Syafi'i kan. Tanya pun Syafi'i pun kadang tak faham lah. Kan banyak benda yang kita buat sebenarnya bukan melalui Syafi'i. Itu maknanya kita tidak terikat, tu maksud saya kan. Kita tidak terikat dengan satu hukum. Namun kita utamakan daripada Imam Syafi'i adalah rujukan yang awal. Tapi kalau misalnya kata benda tu tak boleh buat. Dia kata zakat sekarang kan. Zakat sekarang. Ada orang pergi bawa beras. Zakat ni Ustaz, seruni ni Ustaz untuk saya sekeluarga. Tak ada. Yang tu kamu buat zakat ni, kita jadi ambil zakat pun tak rasa aku nak pikul beras kau. Dia dah nisbahkan kepada nilai tadi 7, katalah kat Melaka RM7 kan. Dah RM7 tu je lah. Itu adalah kalau daripada Syafi'i ke tidak? Itu daripada dia ambil daripada yang mazhab yang lain. Dekat Syafi'i dia kena ambil beras. Orang dulu kesian kan. Bukan kesian tapi dah memang cara dia macam tu. Dia tak bawa beras pun, beras dah habis lah. Kan, tapi ni untuk zakat. So dia apa? Amil tu jual beras. Dia beli beras dekat Amil tu. Akad jual beli pertama. Saya beli beras ini dengan nilai RM7. Contohlah kalau sekarang dengan nilai RM7. Maknanya Amil bawa untuk seorang tu je. Kan katalah sekilo lebih nisbah. Kan dia ambil, okey, lepas tu dia jual balik. Dia beli. Okey, aku menjualkan zakat untuk tahun ini dengan sekati beras katakan kan. Sekati beras. Kalau aku terima, tu untuk diri aku. Jadi aku beli balik. Bagi pula untuk apa? Isteri. Lepas tu beli lagi. Bagi pula untuk apa? Berapa kali kalau anak 10? 12 kali dia kena buat. Akad jual beli dia kena buat. Akad untuk penyerahan zakat. Nampak? Banyak kerja dia. So untuk memudahkan. Itu yang apa? Nisbah pada beras. Pada yang ikut kaedah yang asal. Lepas tu sekarang ni pakai resit je. Okay, alhamdulillah ada resit. Habis yang bayar online. Bayar resit okey lagi, ada akad lagi. Aku bayar zakat untuk tahun ini untuk aku dan tanggunganku sebanyak sekian. Kalikanlah 7 kali 10 orang RM70 kan, dengan sekian untuk tahun ini. Habis selesai. Aku terima bayar zakat seperti yang tersebut. Amir pun malah nak baca panjang. Seperti yang tersebut. Habis. Benda ada doa tu semua benda sunat lah. Selesai sudah. Itu masih ada Amir. Bayar dekat online. Nak akad siapa? Makna benda tu ikut keadaan yang memboleh. Maknanya apabila dia transfer saja, makna tu dah kira apa dia? Dah kira akad. Dah kira akad dia kat sana terima, resit keluar. Kan? Walaupun resit tu keluar dekat skrin saja, maknanya dah diterima, accepted. Dia cakap jauh. Accepted. Marah pun jauh. Kejap aku kena. Dia cakap siam lah. Accept mana diterima. Angkat lah tu. Kan, boleh tak nikah macam tu? Nak tanya pula. Kata tadi boleh buat zakatnya, nikah boleh tak macam tu? Saksi tak ada? Wakil. Buat video call. Tu orang kata video call online. Saksi ada di kanan. Boleh tak boleh? Tanyalah yang pakar. Fas'al ala zikri. Saya tak boleh keluarkan fatwa. Dia syarat dia apa? Berapa rukun nikah? 4? Tak usah nikah ni kan. Kan? Rukun nikah dia kena ada pengantin lelaki perempuan, ada apa? Ada wali, lagi apa dia? Ada saksi, ada ijab kabul. Kan 5 dia kira. 5 kan. Okey, makna benda ijab kabul ada tak? Ada dalam tu. Ada wali tak? Wali dia tunggu kat belakang. Laki wali dia apa? Aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku sekian. Anak perempuan ada kat sini. Anak perempuan dia ada kat Australia online. Contoh kan, ni online screen juga. Sah tak sah? Cukup syarat. Saksi ada 2 kat kanan, sebelah belakang wali. Tanyalah pada orang yang ahli. Dia tak boleh keluar fatwa akan ada buat macam tu kan. Kata ustaz kata boleh. Ustaz kata boleh, lepas tu pergi daftar. Ustaz mana kata boleh? Syarat dia ikut. Kena panggil lah, nak kena jawab lagi. Allahu Akbar. Mana benda tu boleh? Itu yang kata lagi sikit kalau kita tengok benda tu sah lah. Cukup syarat. Kan? Tapi bezanya
hadir tak hadir. Dah mak dia hadir tidak hadir. Tapi dia nampak, dia tahu. Contoh, okey, satu lagi masalah. Saja nak cari masalah kan. Masalah buat kahwin lah tu. Katalah nikah. Dia nikah dengan seorang. Nikah kata dengan si Ahmad kan. Ahmad bin Umar. Itulah contoh kan. Dia sebut Ahmad bin Umar, tapi sebenarnya nama lelaki tu lain. Nama lelaki dia apa? Katalah nama dia Mazlan bin Karim, contohlah kan. Mazlan bin Karim. Dia nikah kan. Orang ni tanya perempuan, aku akan nikahkan kau dengan apa tadi? Ahmad Mazlan tu. Ahmad bin Umar, nikahkan Ahmad bin Umar. Dia ni tak perasan, perempuan ni tak perasan dah. Dia sebut nama tu, tapi dia nampak dah pengantin lelaki tu. Dia kenal lah pengantin lelaki tu. Memang sungguh dia nak nikah dengan lelaki tu. Tapi dia sebut nama orang lain. Lepas tu dia nikahkan pakai nama tu juga. Sah tak nikah tersebut? Sah tak nikah tersebut? Sedangkan orang tu hadir depan mata, memang dia nak dinikahi, cuma nama dia berbeza. Mana boleh? Sah. Sah dia akad, dia kata sekarang ni dia tanya dia perempuan, okey, sebelum biasanya juru nikah akan tanya bukan dia perempuan, aku nak nikahkan kau dengan sekian. Dia sebutlah Mazlan Umar, kata tadi kan, dia kata apa, Umar. Tapi bila dia cakap, dia tengok orang tu, betul, sah, betul, saya setuju, bukan paksaan, bukan, memang saya setuju, memang saya nak nikah dengan dia. Contoh, kita biasa buat macam tu kan. So dah sah lah lelaki tu. So bila dia nikahkan, dia masih sebut nama yang sah, sama Mazlan bin Umar juga. Tapi dia kata sah. Yang ni pun jawab sah. Ataupun mungkin sekarang kalau orang dulu pakai dua nama kan, samaran dan sebagainya, nama dia lain, tapi dia pakai nama dia pelik sikit. Dia pakai nama samaran. So sah tak? Benda orang tu hadir. Kalau hadir, sah. Sebab dia hadir, dia memang nampak wajah dia, nampak orang tu bukan orang lain. Tapi kalau misalnya kata dia tak hadir, pakai nama, orang yang pakai nama tu dapat akan faham kaedah gitu. Sebab benda pernah berlaku satu hari kita nikah, tapi masa tu band yang beza lah, band yang berbeza. Band dia sebenarnya band kepada bapa angkat dia, kan tak boleh bapa angkat kan, tapi band dia lain. Tapi bila kita dah nikah kan, kita dah pening dengar masa majlis nikah tu, kita tengok kenapa pakai nama ni. Tapi kita tak inquiry terus kepada juri nikah. Mungkin juri nikah tengok pada apa yang terima sebab dalam IC, tak salah pun. Kalau kita rujuk kepada pegawai syarak, dia kata boleh sebab dia hadir kan depan mati lah. Ni kena lepas ni suruh siapa nak nikah kena hafal ni. Saya kalau nak nikahkan orang, saya tanya dulu, awak akan dinikahkan dengan si Fulan bin si Fulan, awak kenal dia? Kenal. Sebab biasa kita panggil pengganti perempuan ni dalam bilik kan, kenal dia kata. Nah, okey, kalau kenal betul gambar ni, kita tunjuk gambar betul gambar tak ada paksaan, tak ada paksaan. Kalau kenal, bagi IC dia, kelang kabut sejak dia hafal yang awal dia. Sebab apa hafal yang awal? Tarikh lahir. Lepas tu yang tengah apa 04, sebab orang Melaka. Yang ujung kali biasanya lupa. Yang ujung tu tak berapa nak ingat Ustaz. Kalau tanya pengantin lelaki fail. Pengantin perempuan ada biasanya dapat jawab jugalah. Mungkin dia dah lama berkawan ataupun macam mana kan. Tapi kalau pengantin lelaki bukan sampai masa jadi pengantin, dah lepas jadi pengantin pun tak hafal. Betul tak? Tak apa kat sini hafal nama IC isteri. Hafal. Kadang-kadang nombor telefon isteri pun tak hafal kan. Lelaki ni bab-bab tu kadang slow sikit. Ya, dia bukan, dia banyak menghafal surah-surah. Jadi dia tak ingat hafal tu. Dekat bang, dekat. Dekat pun amati lagi sebenarnya ilmi. Okey, baik. Maknanya kita nak cerita tentang usul fiqh tadi. Maksudnya usul fiqh ni benda perkara, apa maksud dia? Dia perkara yang asal-asal dari satu hukum fiqh. Hukum fiqh yang tidak ada nas yang qat'i. Kan? Tak ada yang nas yang qat'i ataupun satu hukum fiqh yang boleh berubah mengikut situasi. Ini bukan darurat punya kes. Kalau darurat punya kes tu lain. Macam kata hinzir. Bila darurat dia akan terbuka. Tu hukum fiqh juga. Tapi makna boleh. Bukan tanya boleh makan babi tak? Tak ada izin lagi babi tu. Boleh makan babi tak? Ada yang jawab boleh. Dia saja nak kena dengan kawan dia. Kan? Babi boleh makan, memang babi tu makan. Kenyang memang kan? Maksudnya, boleh tak kita makan babi? Dia kata, kawan kata boleh.
Sebab dia memang suka berbicara supaya apa? Supaya orang berfikir. Ni orang ilmu. Kadang-kadang bukan mempermainkan sahabat, bukan memainkan kawan-kawan, tak. Sebab dia nak suruh orang berfikir. Kadang-kadang bagi teka-teki je. Bukan ni. Anjing dia kata, dia main tadi lah. Babi boleh makan. Makan. Kenyang bulat-bulat babi tu kan. Ini kat soal betul kan. Kita boleh makan babi tak? Boleh makan sisir tak? Dia kata, kau ni gila ke? Kan? Gila ke mengambil? Tak pula gila pula. Kalau ada darurat dah tak ada apa nak makan, makan. Kita makan bangkai tak? Sedangkan dalam surah Al-Ma'idah dah jelaskan. Haram main gitu. Haram bagi mayat. Mayat tu apa? Bangkai lah. Tapi kita makan bangkai tak? Hari-hari makan bangkai. Betul? Siapa dia beli ikan hidup? Pergi dekat pasar nak beli ikan hidup. Tak ada, semua beli ikan dah mati, dah kejong lah. Memilih pula tu. Pergi tengok, wah ini dah kering, dah dia menyingsang ni, dah lama. Dia cari kan yang baru mati. Padahal dah mati dah berapa lama. Laut Cina Selatan tu nak bawa ke sini berapa hari lah. Kan mati lama dah tu. Nak cari yang ni baru naik, dia kata. Baru naik apa? Baru naik lori. Kan? Boleh makan? Boleh. Itu lagi segi persoalan. Bangkai boleh makan. Kita terus ambil keluarkan ayat. Haram maitun. Haram bagi mayat. Haram makan bangkai. Betul ayat tu tak salah. Yang salah kita. Kalau dari segi haiwan yang perlu disembelih, dia betul. Maknanya dia mati bangkai. Tapi kalau yang disembelih bukan dengan nama Allah. Kan? Tapi kalau sekata kita lalu tadi, kambing melintas, mengelitik dia. Tak mati lagi. Kita pergi tengok kiri kanan. Tuan dia tak datang, dia pun sembelih. Sekarang cerita dengan tuan ni. Kalau tak sembelih, dia mati. Jadi bangkai. Sembelih dulu. Sembelih tuan dia pun datang. Tuan dia pula sembelih kita. Tapi masalahnya, tuan, beritahu dia tadi kita dah terlanggar. Daripada benda ni terus jadi bangkai, baik kita sembelih. Okay, tuan ambil lah. Saya dah siap sembelih. Tuan pergi siang sendiri, masak sendiri. Kalau dah tengok dah siap, belum bagi saya makan. Kan? Benda tu boleh kan? Maknanya dia lagi dia tidak jadi bangkai. Sebab tu hati-hati. Saya banyak cerita benda lain lagi ni. Berhati-hati kalau kita pergi tempat proses ayam. Ini saya seperti ingatkan. Ingat bagus kan beli ayam. Ustaz kita pergi kat tempat proses ayam yang fresh, ayam kampung. Apa sedap ayam kampung? Tak tahu. Lihat dia kan. Yang tak ada gigi jangan makan ayam kampung. Ayam kampung kan? Biasa orang dah biasa makan ayam kampung, dia lebih suka ayam kampung. Kita pergi tempat tu proses, dia akan sembelih depan kita. Kan? Baguslah sembelih. Dia pun ada teknik sembelih dengan basmalah dan sebagainya. Kan? Lepas tu macam mana dia buat? Lepas sembelih, dia terus dia baling dekat dalam air yang berpusing tu. Jangan beli. Itu adalah bangkai. Sebab dia belum mati. Biasa orang dulu bagus. Saya tengok dulu. Dia lepas sembelih, dimasukkan dalam apa? Serekap tu kan. Sampai ayam tu dah tak meniti, dia cek dulu ada lagi tak. Okey. Dia tak cek lah, dia tengok dah tak tergulai dah kan. Baru dia proses untuk buang bulu dan sebagainya. Hati-hati. Banyak saya tengok kadang-kadang sembelih ayam tu menitik lagi kat tangan dia. Dia baling je dalam proses air panas tu yang berpusing untuk tanggalkan bulu dia. Bermakna ayam tu mati apa? Mati lemas. Mati bayam, bukan mati disembelih. Lepas tu kita makan. Sebab kepada kita makan tu adalah hati-hati Lepas tu Ustaz sekarang ni bukan kata ayam yang tu. Ayam kat dalam freezer tu pun belum tahu lagi Ustaz. Itu terpulang lah. Itu kita tak nampak. Tapi kalau kita nampak kaedah proses dia macam tu, jangan beli lah. Bang tak dia belilah bang. Ayam tu belum mati lagi abang dah seksa dia dekat dalam bak air tadi. Dah mati lemas. Abang tak ada selamatkan lagi lah. Dia dah mati lemas dalam ni. Tu pun fekah. Yang berhati-hati. Dia ada syarat-syarat memberikan kan. Yap. Dua urat. Jadi dia dah cukup tu. Kalau dia kata tak ada masalah tentang mati dalam dia masukkan dalam apa tu. Istilah kata mati lemah dia kata tak ada. Tapi dia belum mati. Maksudnya nyawa dia belum terkeluar seluruhnya. Kaedah dia lah. Dia syarat sembelih lepas. Tapi syarat dia mati belum. Syarat dia sembelih dah lepas dah. 2 urat ini habis dah.
Kan? Dia punya ni pun dah habis dah. Tapi dia belum mati. Bila belum mati secara sempurna dari segi penyembelihan, dia adalah bangkai. Nah, hati-hati. Itulah. Memang ada penghujahan yang begitu, tapi senang kita tunggulah dia mati tu kesian kat dia. Habis. Bagi saya pegang kat situlah. Nah. Tu hati-hatilah. Kalau ada rasa jumpa macam tu ataupun ada yang khabarkan macam tu, sila buat perhatian. Tapi bagi kita berpegang. Kalau benda yang tak nampak, kita pegang pada siapa? Pada pihak berwajib lah. Kan? KFC. Sebut pula. Kan? Barang makanan segera contohnya. Syarikat-syarikat menggunakan makanan segera yang berbentuk ayam, bentuk daging dan sebagainya. Kita nampak proses sembelih? Tak. Minta maaf KFC kalau ada. Tarik balik. Sekarang ni tak ada sebut sembahyang. Kan? Kalau kita tak nampak proses tu, tapi kat situ ada tanda halal. Siapa yang buat semakan, siapa yang buat cek, pihak yang berwajib, iaitu daripada Majlis Agama Islam dan sebagainya, bagi daerah yang memberikan sejahtera halal pada tersebut, maknanya dia kena cek daripada awal. Saya ada seorang sahabat pernah bekerja dalam bidang tu, memang penat, memang teliti dan memang nak cakap apa memang rasa tekanan. Sebab kadang-kadang masa kita cek, dia datang semua bagus. Ikut spek 100%. Siapa pernah kerja kilang tahulah. Memang kerja kilang macam tu juga. Weh, ayat suruh nak datang ni. Isi nak datang, dia buat cuma bagus. Balik je, keluar balik semua benda. Tak kena jaga-jaga. Sebab tu macam kita selalu kena buat spot check lah. Buat apa ni, tindakan yang tanpa disedari benda tu. Itu penting lah. Kan? Tapi maknanya kita bergantung pada tu. Kalau kita dah tulis halal lah. Kita nak buat apa? Sebab kita nak pergi daripada awal. Kan? Kalau ikut, ni cerita bab ilmu juga. Kalau ikut orang orang dulu, tok guru dulu. Yang saya cakap kan orang marah saya, minta maaf, pengusaha-pengusaha kedai makan kan. Tapi bukan tok guru sekarang. Guru sekarang semua boleh. Awak ajak pergi kedai makan mana saya pergi. Tok guru dulu susah nak jumpa makan di kedai. Mereka warak. Sekarang tak warak ke? Sekarang ni simple je. Kita benda yang kita tak nampak. Dia simple lah macam tu. Benda yang kita tak nampak, kita husnuzan. Sekarang kita pegang macam tu lah. Sebab macam tadi kita nampak dah ada sertifikat halal. Okay? Masalahnya yang tak ada sertifikat halal pun dia pergi. Tu lagi susah. Kenapa masuk kedai ni? Contoh. Kenapa masuk kedai orang ni? Dia kata sini Ustaz halal. Halal lagi segi apa? Ada sertifikat halal. Dia tak ada sertifikat halal Ustaz, tapi ramai orang Islam kita yang makan. Atas dasar apa? Pork free. Faham? Maknanya apa? Bebas daripada khinzir. Tak faham lagi? Bebas daripada babi. Tak ada babi lah kedai tu. Tapi semua boleh. Dia kata ayam boleh makan. Ni boleh, ayam boleh makan. Memang ayam boleh makan. Memang ayam tu pun makan. Memang kita pun boleh makan ayam. Tapi ayam jenis macam mana? Kita kan ada kita punya etika dia. Ayam yang disembelih, yang halal dan sebagainya. Dah kedai tu, orang tu tak beriman dengan Allah. Faham tak beriman dengan Allah? Orang tu tak beriman dengan Allah, takkan dia nak ikut cara kita. Janji pakai boleh, janji yang tu dah mati, jalan. Kalau kita ya teliti sebab itu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ini tak. Kalau dia dengan Allah, dia tidak amanah dengan kita. Tak ada lah. Kita masuk. Kadang-kadang berhati-hati kadang-kadang. So tuan-tuan guru dulu dia tak makan dekat kedai-kedai sebab apa? Dia banyak faktor. Pertama dari segi makanan yang dia nak makan. Kesucian dia. Kita basuh makanan tu, basuh ikan tu, basuh ayam, basuh daging tu. Kemudian pada bekas tengah mangkuk dan sebagainya. Kalau ada buat majlis kahwin pun berhati-hatilah. Kesian orang yang basuh yang makan. Kadang-kadang tu utamanya apa? Cawan. Sekarang orang kahwin bagus kan. Dia pakai apa? Pinggan, kemudian ada apa? Paper tu kan. Lepas tu buang senang kan. Orang buat majlis pun tak penat kan. Cuma sampah banyak lah. Kan? Yang menggosip. Tapi cawan masalah. Cawan pun sekarang ni orang pakai cawan, pakai buang. Lebih mudah dan lebih bagus. Sebab apa? Bila kita cawan, saya ingat dulu kita letak apa? One corner kita letak satu baldi. Kan? Cawan tu dah sepah orang pakai, kita dah kolek, letak dalam baldi. Air tu pun tak bergerak. Pakai air tu juga. Cawan tu, mana cawan tu bersih tak? Air apa tadi tu?
air mustakmal. Ya. Kita pun sedap air ni, sirap ni. Ada perisa lain lagi. Benda bercampur tadi kan. Lepas tu ulama-ulama, orang-orang apa ni, orang tawaduk dulu, dia tak makan sembarangan. Bila air luar, makan dalam rumah. Sekarang ni makan luar, Biar air dalam rumah balik. Banyak perkara ya. Baru sikit kita baca ni, banyak lagi tak habis. Mana tadi? Usul fiqh, asal daripada hukum fiqh. Lepas tu kita kena perhalusi. Inilah lunas yang besar. Dan ia apabila dan bahawa adalah cakap-cakapan ulama fiqh yang membicarakan ia dengan amat-amati dan perhati. Itu lagi segi ilmu fiqh. Memang kena berhati-hati. Macam tadilah dikatakan ustaz tak apa, dia sembelih dah okey dah. Dia sembelih dah okey. Maknanya syarat sembelih tu dah ada. Lepas tu dia terus masuk kat situ, tak ada masalah. Mana dia kena mati. Kena mati, yang sebenarnya mati baru diproses yang lain. Itu kaedah adalah. Biasa sama juga dengan apa? Dengan cuci pakaian kan. Pakaian kita lalu sekali semua. Kalau nak buat sembahyang, mungkin apa semua selalu sekali. Kena rajin sikit. Rajin sikit apa? Bersih, cucur dulu. Kan? Bersihkan dulu, lepas tu kan nak keringkan lah. Memang rasa penat. Orang dulu lagi penat. Orang dulu rasa tangan lagi, bilas lagi, basuh lagi. Sekarang ni mesin. Dah selesai mesin, lalukan dengan air. Orang Melayu panggil apa? Cucur dulu selawat dulu dan sebagainya. Lepas tu baru keringkan. Kena buatlah sikit je. Saya tak kata tak malas kan. Bukan kata malas, tapi tak rajin. Tapi kena buat sebab kita nak kesucian. Sebab tu kita kata ustaz semayang saya dah 40 tahun semayang. Ustaz saya tak pernah sampai tahap yang dikatakan khusyuk. Syarat dah, makna perkataan dah, makna bacaan semua kita tahu. Kan? Kita hadirkan diri kita dalam keadaan senyap, tak ingat apa-apa dah, kita tumpuan tapi tak dapat khusyuk. Kenapa ustaz? Dan mungkin salah satunya yang kita tak jaga kebersihan, tahar. Kan? Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Maksudnya kita jaga sungguh-sungguh apabila kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Dan dikatakan bermula kepala akal itu, pemikiran itu, bahawa adalah ia cakapnya dengan tetap dan perhati. Cakapnya membicarakan ilmu itu dengan tetap dan perhati. Makna istiqamah dalam satu apa yang dia keluarkan, pada hukum yang dia keluarkan atau satu apa yang dia bicarakan. Berkata seorang yang berkata daripada ulama-ulama. Ini dia ambil ringkas ni. Kalau kita tua macam ni, kadang-kadang dia tidak membahaskan siapa yang berkata. Dia berkata seorang yang berkata daripada ulama-ulama, aku berpesan akan dikau pada aturan cakapan dengan 5-nya. Maknanya kaedah nak bercakap ni ambil 5 keadaan. Bila nak mengeluarkan sesuatu perkataan, apabila nak bercakap, pegang dengan 5. Jika engkau taat bagi yang berpesan, akan dikau kasih sayangnya. Jika engkau taat pada apa? Untuk menyampaikan pesanan ni dengan kasih sayang, itu maksudnya. Maknanya yang kita nak sampaikan tu perkara-perkara yang benar, kena apa? Atas nasihat berbentuk kasih sayang. Jangan engkau lupa akan sebab cakapan dan waktunya. Jangan engkau lupa akan sebab cakapannya. Kerana apa engkau membicarakan suatu perkara? Kerana apa? Why? Kan kita nak dapatkan satu berita macam ni kan, kita nak kena ada kan. Sebab apa kejadian yang berlaku? Kemalangan. Kenapa kemalangan berlaku? Disebabkan ini. Bila dia berlaku? Ada macam tu lah kaedah dia. Bila dia berlaku? Pada siapa dia berlaku? Itu kena data betul baru boleh sampaikan. Kalau tak cukup, jangan sampaikan, menyakitkan hati. Ini kan banyak sekali kan orang sampaikan dalam video pendek lah, apalah. Yang hantar video macam tu, ini kes apa? Kat mana? Bukan tak tahu, tak tanya, tak dapat nak bertanya. Dia hantar video betul buka. Tak tahu je. Jadi mana? Bila nak bercakap tu, kena tahu bila keadaannya dah sesuai apa yang dia nak bicarakan. Jangan kita tengah bercakap buat ilmu. Ustaz saya tadi masa nak datang, saya jumpa orang jual pisang ikat ni. Apa kena mana majlis kita? Kita tengah bicara pasal kes lain, dia cerita pasal benda tu. Maknanya tengok pada keadaan nak membicarakan ilmu. Dan rupanya ilmu tersebut, kemudian bilangannya, keadaan apa yang kita nak cakap, tempat dan sekaliannya bersesuai dengan tempat. Kalau kita nak bicarakan ilmu di tempat bukan majlis ilmu, bicarakan dengan pendek, ringkas dan padat. Kan? Jangan bicarakan ilmu dekat kedai kopi macam nak bersyarah. Kan? Lepas tu kita datang kedai, besok orang dah tak datang lagi.
Dia nampak kita yang bla 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 bla. Kejap lagi ceramah kat sini. Faham tak? Bila kita nak bicara ilmu dekat luar daripada tempat majlis ilmu, sekadar kita berpesan, adinu nasihat, itu penting kita kena sampaikan, tapi janganlah berceramah. Dia bawa hukum, dia kata Sayyidina Ali lah gini. Kata para ulama ni, kata tok guru ni, panjang dia punya hujah. Bagus, ilmu tu bagus, tapi kadang-kadang kita sampaikan di tempat yang bukan dengan bersesuaian, cukup sekadar diringkas dan padat. Pesanan tu penting, kena sampaikan tu penting. Maknanya sampai pada percakapan tu pada masa dia, pada rupa keadaan nak bercakap, bilangan dia dan sebagainya. Kita tengok pendakwa-pendakwa kita. Saya seronok tengok dia orang. Walaupun ada orang yang tak suka dengan mereka jemaah-jemaah kita, jemaah yang menyampaikan. Jemaah apa? Jemaah yang menyampaikan, jemaah apa? Tabligh lah, Arabnya tabligh. Menyampaikan maknanya jemaah tabligh. Saya suka dengan cara dia orang dan sebagainya. Bukan semua orang boleh buat. Saya boleh buat sebab dekat sini audience dan memang tunggu saya. Kan mereka mencari audience. Mereka mencari tempat berdakwah, perlu dia dakwah. Kadang-kadang kita tengok macam tak pernah sabar tempat ni dia boleh berdakwah. Kat orang ni berdakwah. Kat orang yang kita tengok tak mungkin aku boleh bercakap depan orang-orang yang demikian. Kan? Itu cara dia. Tapi betul lah kata, katakan kalam yang ringkas, yang perlu dan padat. Jangan melebel panjang-panjang, dia lagi untuk baling kasut dia. Habis, dan terang nanti ada hajat kepada masyarakat dia. Dan saya kira tak sampai pun. Dan saya kira bahawa adalah ia menuntut faedah pada sekalian waktu-waktu dan sekalian kelakuan-kelakuan daripada sekalian manusia dan orang dengan ketiadaan tilik kepada keadaannya, hinanya dan mulianya, kecilnya dan besarnya, jantan dan betinanya. Kasar bahasa. Ni bahasa dia bukan dia kasar, dia memang kaedah dia. Yang kata kasar musani pakai jantan betina. Takkan kita menentukan jantan pula. Maksud jantan ni lelaki ataupun perempuan lah. Ini nak ceritakannya, apabila kita mencarakan ilmu, apabila kita menuntut faedah ilmu, jangan pandang. Kita baca sekali lagi, kita tengok dia betul. Ada 2 minit je lagi. Dan saya kira bahawa adalah ia menuntut nanti menuntut faedah pada sekalian waktu-waktu dan sekalian kelakuan-kelakuan daripada sekalian manusia-manusia. Makna kaedah ilmu, faedah ilmu untuk ilmu ni, kaedah mana-mana pun kita gunakan. Sebab apa? Kita hidup sebenarnya di dalam keadaan berilmu. Apa pun sumber itu adalah sumber ilmu. Dan apa pun yang kita bercakap itu adalah mengenai agama. Apa pun dalam kehidupan kita tetap kaitan dia dengan agama. Faham? Okay? Kita berjalan, mana kita pergi? Pergi ke rumah ngaji. Tujuan untuk apa? Belajar ilmu. Benda tu pahala ke tidak? Pahala. Jelas. Patut mana apa? Kenapa kita tahu pahala? Sebab kita tahu menuntut ilmu adalah satu tuntutan. Maknanya kita nampak. Okay, kita pergi pasar malam. Pahala tak pahala? Jangan kata tak pahala pula. Jangan hukum dulu. Sebab tu kita nak hukum dengan ilmu. Di pasar malam tujuan untuk apa? Untuk belanja. Itu yang lain lah. Tengok. Menuntut ilmu tadi, dia pergi belanja tadi. Belanja untuk apa? Memberikan nafkah kepada keluarga, memberikan makan untuk keluarga, memudahkan untuk keluarga. Kalau pergi kat shopping kan mahal. Ini bukan nak komplain, tapi maksudnya pergi kat shopping mahal. Tapi kat shopping semua macam pun ada kat situ. Pasar malam seminggu sekali. So, kita pergi tujuan kan. Tujuan untuk apa? Untuk cari keperluan harian. Cari je lah. Dengan niat cari keperluan harian. Bukan nak pergi cuci mata. Pergi cuci mata, itu dia punya hukum lain. Tapi kalau cuci mata, bukan cuci mata, Ustaz pergi tengok dulu. Minggu depan baru link. Survey. Survey. Pandai. Dia pandai cakap juga. Pergi survey dulu. Okey lah, tak ada masalah. Tapi kalau pergi memang sengaja nak, kalau dulu tempat saya, dia tak panggil pasar malam tau. Agak-agak panggil pasar apa? Ada tempat lain panggil pasar Gisel juga. Pasar Gisel. Kenapa? Memang Gisel pun. Itu yang bahaya. Bila ada unsur-unsur tu, dia jadi apa? Jadi haram. Nampak? Hukum tu, itu yang kata fiqh. Itu yang kata hukum fiqh. Dia akan berubah mengikut situasi. Kita cari keperluan. Tapi cari keperluan, okey, contoh pasal Ramadan. Kita dah puasa dah ni. Daripada pukul 6 pagi nak sampaikan pukul 7 malam. Kan lama kan? Kita dah puasa dah bagus, dah okey. Sampai pukul 5 petang, kita pergi pasar Ramadan. Kalau pasar Ramadan yang syar'i ni tak apa. Kan? Tapi kita pergi pasar Ramadan yang menjual tu
Satu lagi kita ada was-was tentang barang jualan satu. Yang kedua yang menjual ni pun tak ikut syar'i. Adalah dengan tak tutup aurat dia, dengan orang tengah azan asar dia kat situ lagi. Sampai maghrib. Soalnya kalau okeylah kita fahamlah dia dua orang, seorang pergi solat, seorang tunggu. Contoh kan. Antara between ni that time. Ini lagi pada pukul 5 ataupun pukul 3 dia dah start. Yang sekarang pukul 3 dah start kan pasal Ramadan. Pukul 3 sampai pukul 7. Dia dekat situ. Mana maghrib dia, mana asar dia, zuhur pun tak tahu. Sebab dia buka pukul 3. Pukul 1 dia dah mula dah set up. Dia jamak tak payah. Itu masalah dia. Dia kalau jamak takdim tak apa. Kalau jamak takhir, alhamdulillah. Dia jamak tak payah soalnya. Na'udzubillah min zalik. Ini kata-kata gurau. Tapi itu yang kita nak kena tahu, nak kena faham. Banyak faktor. Sebab tu bila kita ada ilmu, kita akan menilai dari segi ilmu. Perjalanan kita tadi pergi ke semalam tadi, contohlah. Sebab semalam untuk apa? Untuk beli keperluan, pergi balik, kelas. Pergi shopping pun macam tu, pergi balik, kelas, selesai. Kan tak payah pergi pun. Grab pun. Dah ada. Kadang-kadang itu di antara membersihkan kita daripada syubhat. Kan kita tak perlu nak pergi kedai, orang terus hantar depan rumah. Itu satu kebaikan dari segi pandang, dari segi positifnya. Kita menghindarkan diri kita daripada perkara yang syubhat. Kan al-halalu bainun wa haramu bainun. Yang kita takut bainahuma, di antara ini syubhat. Nak nilai benda ni dengan apa? Dengan ilmu. Dia kata kena telek dengan ilmu. Kan? Boleh tak boleh? Boleh buat tak boleh buat? InsyaAllah. Nak dengan tak nak kan? Tapi kita kena ada nak lah. Kena nak. Tapi nak buat bukan mudah. Ustaz ni cakap senang ni kan? Buat bukan mudah dia katakan. Habis saya kena berhenti kat situ kan? Maknanya dia kata apa? Dan saya kira bahawa adalah ia menuntuti faedah pada sekalian ilmu, waktu-waktu dan sekalian kelakuan daripada sekalian manusia dan orang-orang dengan ketiadaan tilik pada keadaannya, hinanya, mulianya, kecilnya, besar dan jantan dan betinanya. Kita berhenti kat situ bermakna apa? Kita nak dapatkan ilmu ni, jangan pandang siapa yang nak kasih ilmu. Walaupun dia mungkin seorang apa? Seorang orang buat kerja tepi jalan ya. Tapi jangan sangka dia tidak ada ilmu. Bila dia sampaikan benda yang berfaedah dari segi ilmi, mana ambillah perkara tersebut. Itu di antara ringkasannya. Wallahu alam. Ingat habis tak habis pasal dia masuk cerita lain tadi kan. Kita ayam sembelih lah, ini tadi jadi ini. Hari berapa bulan? Ambil kesempatan yang ada ni, Ustaz nak minta maaf, minta ampun, minta semua, tak nak minta duit, nak minta tu je. minta doa supaya Ustaz dan para jemaah dirahmati Allah, dimudahkan usaha perjalanan kami. InsyaAllah kami akan berbang pada pagi hari 7 hari bulan. 7 hari bulan minggu depan lah, hari Selasa. Mudah-mudahan diberikan kesihatan yang baik untuk Ustaz menjalankan tanggungjawab menjaga para jemaah. Orang dengar memang seronok, Ustaz dapat pergi free ini kan, tapi tanggungjawab tu besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesihatan yang besar insya-Allah, dan jemaah-jemaah semua sihat dan memudahkan segala urusan kami, dan doakan amalan kami dan segala yang dibuat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Dan Ustaz juga kesempatan insya-Allah mendoakan para jemaah semua dirahmati Allah SWT dan diampun hadir bersama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'min. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaab khair wa abwaab salamah wa abwaab sihah wa abwaab ni'mah wa abwaab barakah wa abwaab quwwah wa abwaab mawaddah wa abwaab rahmah wa abwaab rizqi wa abwaab ilmi wa
وأبواب المغفرة وأبواب جنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.